Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, apa khabar? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi berada di satu bulan, iaitu pada bulan Ramadan. Sidang penonton yang saya kasih sekalian, insya-Allah pada hari ini kita akan kupas satu tajuk yang cukup baik, yang cukup bagus, iaitu malam Lailatul Qadar. Jadi sebelum saya pergi lebih jauh, sukalah untuk saya ceritakan sedikit tentang antara kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ialah umat Muhammad diberikan satu anugerah yang sangat hebat, yang sangat dicemburui oleh umat-umat yang lain, iaitu kita dianugerahkan malam Lailatul Qadar. Apakah itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadar itu merupakan satu malam yang mana Allah Ta'ala memberikan keistimewaan pada mereka yang menunaikan ibadah pada malam tersebut. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, Lailatul Qadar itu terdiri daripada dua komponen perkataan, iaitu perkataan Lailah dan juga perkataan Al-Qadru. Jadi Lailah itu artinya malam. Yang kedua, perkataan Al-Qadri. Al-Qadri ini ulama telah mendefinisikan Al-Qadri ini dengan pelbagai definisi ataupun maksud-maksud yang lain. Al-Qadru ataupun Al-Qadri bererti yang pertama kekuatan, kudrat. Yang kedua, Al-Qadru itu ialah kadar. Kadar ataupun yang dinamakan sebagai tingkatan-tingkatan ataupun kadar-kadar tertentu. Okey, yang ketiga ialah keagungan ataupun kebesaran. Ini bermakna malam Lailatul Qadar itu bolehlah didefinisikan sebagai malam yang mana di situ kita diberikan kekuatan, malam di mana di situ kita diberikan kadar pahala yang banyak berganda-ganda, dan juga boleh dikatakan malam tersebut sebagai satu malam yang penuh dengan kehebatan, keizahan, keagungan, keberkatan dan sebagainya. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, di dalam surah Al-Qadru menceritakan spesifik khusus tentang Lailatul Qadar. Surah ini diturunkan di Makkah, mengandungi 5 ayat yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Cukup indah ayat ini. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, mari kita perhalusi satu persatu daripada ayat yang telah saya bacakan tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Sesungguhnya kami, Allah, telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Allah bertanya kepada pembaca-pembaca Al-Quran, Allah bertanya pada Nabi Muhammad dan juga seluruh umat Islam, apakah itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu adalah satu malam yang mana lebih baik daripada 1000 bulan. Bayangkan tuan-tuan, 1000 bulan itu bersamaan dengan 83.33333 tahun. Okey. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadr khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruh fiha biizni rabbihim min kulli amr. Ketika itu, malam itu, malaikat akan turun ke muka bumi berbondong-bondong bersama-sama dengan malaikat Jibril untuk melihat apakah yang dilakukan oleh umat Islam ketika itu. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Maka salam sejahteralah kepada mereka yang menunaikan ibadah pada malam tersebut sehinggalah terbitnya matahari. Surah ini merupakan satu surah yang diturunkan di Mekah yang menjadi satu kegembiraan kepada seluruh umat Islam, terutamanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahawa ini merupakan satu anugerah yang sangat besar kepada umat Muhammad. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang apakah kelebihan dan juga apakah yang patut kita lakukan pada malam Lailatul Qadar, jangan ke mana-mana.
kita akan ulas sebentar lagi. Brands should stand out from the crowd with individuality and clarity. They should be in dialogue with their surroundings, in print, online, and in mobile media. Brands should communicate holistically in order to leave an authentic impression on their target group and to inspire the world around them. With responsibility and commitment, a creative corporate culture, credible messages, sustainable and innovative products, trustworthy services, Okey, kembali bersama saya Halim Hafiz dan kita berbicara tentang malam Lailatul Qadar. Tadi kita dah sama-sama berbincang tentang pengertian Lailatul Qadar itu, dan pada kali ini saya nak ceritakan sikit tentang sejarah Lailatul Qadar itu sendiri. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, Lailatul Qadar itu ada sejarahnya. Pada satu hari para sahabat telah datang beramai-ramai bersama dengan Rasulullah. Jadi Rasulullah pun bercerita tentang Lailatul Qadar. Ini berita gembira. Rasulullah kata, aku ada berita gembira untuk kuberitahukan kepada seluruh sahabat-sahabat dan juga umat Muhammad. Jadi sahabat-sahabat pun tak sabar nak mendengar. Apakah berita gembira tersebut? Ternyata berita gembira tersebut adalah tentang Lailatul Qadar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menceritakan terdapat seorang lelaki daripada Bani Israel. Okey, ini menurut riwayat yang pertama. Lelaki ini sering waktu siang tu dia akan berpakaian tentera, bersiap sedia untuk berperang, dan dia berterusan memakai pakaian tentera tersebut selama lebih 1000 bulan kerana ingin mempertahankan akidahnya. Jadi para sahabat yang dengar ketika itu, mereka pun mencongak. 1000 bulan, artinya tempoh lelaki tersebut berjuang memakai pakaian perang lebih daripada 83 tahun. Mereka pun bertanya pada Rasulullah, wahai Rasulullah, agaknya macam mana kita nak jadi macam orang tersebut, sedangkan umur kita tak panjang macam umur umat-umat terdahulu. Maka kita ni tak dapatlah pahala sebagaimana yang dimiliki oleh lelaki Bani Israel tersebut. Maka Rasulullah pun menjawab, sebenarnya jangan risau wahai para sahabat, kerana umat Muhammad tidak perlu untuk memakai pakaian perang selama 1000 bulan, tetapi memadai dengan beribadah pada satu malam yang dinamakan pada malam Lailatul Qadar. Maka pahala si pelaku ibadah tersebut akan lebih banyak berbanding lelaki daripada Bani Israel itu tadi. Ini satu berita yang sangat menggembirakan kita. Terdapat seorang lelaki juga daripada Bani Israel melakukan ibadah pada waktu malam, dan pada waktu siang maka lelaki tersebut akan berpakaian tentera, bersenjata dan pergi berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila matahari tenggelam, maka dia akan kembali beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala, berqiyamul lail, menunaikan solat, berzikir dan sebagainya. Kemudian apabila matahari terbit, lelaki daripada Bani Israel tersebut akan menjalankan peperangan semula. Ini bermakna lelaki ini siang saja dia akan apabila siang je dia akan pergi berperang, apabila masuk waktu malam je dia akan beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perkara ini berlarutan, bukan sehari, bukan 2 hari, bukan 3 hari, bukan seminggu 2 minggu, tetapi berlarutan sehingga 1000 bulan. Jadi para sahabat yang dengar peristiwa ini, mereka pun menjadi kaget dan berasa cemburu. Kenapa? Kerana lelaki ini umurnya panjang, maka bila umurnya panjang dia boleh melaksanakan ibadah dan juga berperang di jalan Allah selama tempoh 1000 bulan. Sedangkan umat Nabi Muhammad, umur mereka pendek-pendek, 50 tahun dah meninggal, 60 tahun dah meninggal. Kalau ada yang umur subsidi lebih-lebih sikit tu, yalah kan, mungkin dah umur 90 tahun, ada juga. Tapi
Biasanya umat Muhammad umurnya antara 60 ke 70 tahun. Jadi para sahabat pun rasa cemburu, maka mereka pun bertanya pada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, umat terdahulu umur mereka panjang-panjang, sedangkan kami, umur kami pendek-pendek. Dah lah pendek-pendek, tak berapa sihat pula tu. Baru masuk 30-40 dah kena kencing manis. Baru masuk 50 dah dah kena bypass. Jadi umur kami ni pendek wahai Rasulullah." Jadi Rasulullah kata, "Jangan risau wahai sahabat-sahabat. Antara kelebihan umat Muhammad dianugerahkan malam Lailatul Qadar, dan barang siapa yang menunaikan ibadah pada malam Lailatul Qadar, jangan risau, pahalanya lebih banyak daripada lelaki yang berperang pada siang hari dan beribadah pada malam hari selama 1000 bulan itu." Alangkah untungnya umat Muhammad kerana dikurniakan satu kelebihan yang dinamakan malam Lailatul Qadar. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, menurut riwayat yang lain pula, ada satu cerita, iaitu kisah Nabi Musa alaihi salam berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa katanya, Nabi Musa berkata dengan Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya aku bersyukur padamu ya Allah, kerana umatku ada di kalangan mereka yang mampu untuk berjihad di siang hari dan beribadah pada malam hari berterusan selama lebih 1000 bulan." Maka Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, "Wahai Nabi Musa alaihi salam, sesungguhnya umat kamu memang hebat, mampu beribadah pada waktu malam dan berjihad pada waktu siang selama 1000 malam. Selama 1000 bulan. Maafkan saya. Selama 1000 bulan. Tetapi sebenarnya umat Muhammad akan dikurniakan satu kelebihan kepada mereka, iaitu mereka hanya perlu untuk beribadah pada satu malam, tetapi pahalanya melebihi 1000 bulan. Itulah yang dinamakan malam Lailatul Qadar, dan anugerah ini tidak aku berikan kepada umat lain melainkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Nabi Musa alaihi salam apabila mendengar mendengar perkhabaran ini, maka Nabi Musa alaihi salam pun merasakan seolah-olah ingin menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga. Tengok tu, Nabi Musa pun cemburu kepada kita. Nabi Musa pun nak jadi umat Nabi Muhammad. Beruntunglah kita sebagai umat Nabi Muhammad kerana kita telah dikurniakan satu malam yang dinamakan malam Lailatul Qadar. Okey, lepas ni kita akan berbicara tentang bilakah malam Lailatul Qadar, dan juga apakah amalan-amalan yang patut kita lakukan pada malam Lailatul Qadar. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Brands should stand out from the crowd with individuality and clarity. They should be in dialogue with their surroundings, in print, online, and in mobile media. Brands should communicate holistically in order to leave an authentic impression on their target group and to inspire the world around them. With responsibility and commitment, a creative corporate culture, credible messages, sustainable and innovative products, trustworthy services, Kembali kita di dalam topik malam Lailatul Qadar. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, kalau tadi kita dah bincang apa itu malam Lailatul Qadar, dan kita dah juga bincang tentang sejarah Lailatul Qadar dan bilakah pula malam Lailatul Qadar itu. Sebenarnya malam Lailatul Qadar itu adalah rahsia bilakah tarikhnya. Okey, tapi sebenarnya ada para ulama telah membuat teori-teori tertentu, dan juga mereka telah berbincang sesama mereka tentang bilakah sebenarnya malam Lailatul Qadar itu. Pendapat yang pertama menyatakan bahawa malam Lailatul Qadar itu turunnya pada malam ke-27 Ramadan. Sebab tu kalau tuan-tuan, puan-puan, para penonton, kalau kita tengok pada malam 27 Ramadan,
kita akan melihat malam itu di Masjidil Haram terutamanya dan juga Masjid Nabawi, keadaan penuh sesak mengalahkan musim haji. Ramai sangat yang akan turun menunaikan ibadah pada malam 27 Ramadan. Kerana ulama-ulama ada sebahagian yang mengatakan bahawa memang malam Lailatul Qadar itu turunnya pada 27 Ramadan. Apakah buktinya? Pendapat ini disokong oleh Ibnu Abbas, seorang sahabat Nabi yang cukup masyhur. Katanya, di dalam surah yang telah saya bacakan tadi, iaitu surah Al-Qadri, surah tersebut telah menyebutkan, surah tersebut mengandungi 30 perkataan. Satu perkataan itu mewakili satu malam daripada setiap malam bulan Ramadan. Jadi kalau kita tengok balik, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Jadi satu perkataan itu mewakili satu malam. Jadi bila kita tengok pada hujung surah tersebut, di dalam ayat yang terakhir, salamun hiya hatta matla'il fajri, bila sebut perkataan hiya tu, salamun hiya itu kembali kepada maksud Lailatul Qadri. Hiya itu adalah perkataan yang ke-27 daripada keseluruhan surah tersebut. Maka Ibnu Abbas dengan yang mahir dengan ilmu takwil dan juga tafsir Al-Quran mengatakan bahawa malam Lailatul Qadar itu jatuh pada malam yang ke-27 kerana perkataan hiya itu adalah perkataan yang ke-27 daripada 30 perkataan yang ada di dalam surah Al-Qadru itu sendiri. Itu pandangan yang pertama. Bagi pandangan yang kedua pula, ada ulama-ulama menyatakan bahawa malam Lailatul Qadar itu turunnya pada malam-malam ganjil pada bulan Ramadan, 10 malam terakhir. Ini bermakna jatuh sama ada 21, 23, 25, 27 atau 29 Ramadan. Itulah tarikh antara salah satu daripada 5 tarikh tersebut akan jatuhlah malam Lailatul Qadar. Ini pandangan yang kedua. Dan pandangan yang kedua ini merupakan pandangan majoriti para ulama yang menyatakan bahawa sedemikian. Pandangan yang ketiga pula ialah menyatakan bahawa malam Lailatul Qadar itu turunnya pada 10 malam yang terakhir. Tak kisahlah malam tu malam ganjil ke, malam tak ganjil ke, tapi mungkin jatuh pada 22 hari bulan, mungkin juga jatuh pada 22, 23, 24. Tak kisah, asalkan kemungkinan besar berlaku pada 10 malam yang terakhir. Jadi tuan-tuan, puan-puan, sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, saya pun agak menyokong juga pandangan yang ketiga ini kerana kadang-kala mungkin kita di Malaysia malam ni malam yang ke-23, tapi di Saudi malam ini malam yang ke-24. Pernah terjadi sedemikian. Maknanya kita tak tahu kita nak ikut kalender mana. Takkan kita nak pakai kalender Mekah ataupun kita nak pakai kalender Kuala Lumpur. Jadi ala kulli hal, yang sebaik-baiknya kita jangan tengok sangat pada malam tu malam ganjil ataupun malam tak ganjil. Rasanya lebih sesuai kalau kita gunakan pandangan yang ketiga, kerana kemungkinan besar kita di sini malam ganjil, tapi di Arab Saudi, di Amerika Syarikat, di Jepun dan sebagainya, kemungkinan besar pada malam tersebut kiraan mereka pada malam genap. Jadi wallahu alam, kita tak tahu yang mana satu. Okey. Yang pandangan yang keempat pula, malam Lailatul Qadar itu turunnya pada mana-mana malam di dalam bulan Ramadan itu sendiri. Boleh jadi jatuh pada 1 hari bulan, 7 hari bulan, 4 hari bulan, 15, 13, tak kisahlah jatuh pada malam bila-bila pun, asalkan dia di dalam bulan Ramadan. Ini juga satu pandangan yang masyhur yang diterima pakai oleh kebanyakan ulama-ulama di dunia ini. Ala kulli hal, walau bagaimanapun, marilah kita sama-sama meraihkan malam Lailatul Qadar itu pada mana-mana malam sekalipun, terutamanya pada 10 malam yang terakhir. Mudah-mudahan kita akan dapat mengejar malam Lailatul Qadar itu. Bagaimana kita nak tahu malam itu malam Lailatul Qadar ataupun tidak? Ini persoalan yang biasa kita lalui tiap-tiap tahun. Sebab apa kita tak tahu bila itu malam Lailatul Qadar? Cuma Nabi Muhammad SAW pernah meninggalkan hadis yang berbunyi pada malam Lailatul Qadar itu malamnya tidak terlalu panas dan juga tidak terlalu sejuk. Pada malam tersebut, malam Lailatul Qadar keadaannya sunyi
dan apabila sampai pada waktu siang, maka matahari yang terbit. Kalau tadi kita dah tahu tentang Lailatul Qadar, sejarah-sejarahnya, bila alhamdulillah kita sambung topik perbincangan kita dengan menceritakan tentang bagaimana kita nak tahu malam tersebut adakah malam Lailatul Qadar ataupun bukan malam Lailatul Qadar. Persoalan ni sering timbul di kalangan kita, terutamanya orang Melayu. Mungkin kita tak tahu bila malam Lailatul Qadar. Nabi pun merahsiakan bilakah turunnya malam Lailatul Qadar. Jadi sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, satu hadis Nabi yang berbunyi pada malam Lailatul Qadar itu malam akan dalam keadaan tenang, tidak terlalu bising dan tidak terlalu senyap. Pada malam tersebut tidak terlalu panas dan tidak terlalu sejuk. Dan pada malam tersebut keadaannya sepi, seolah-olah syaitan sendiri tak berani untuk keluar daripada tempat mereka. Persoalan sekarang ni, apakah tanda-tanda malam Lailatul Qadar itu sendiri? Saya teringat masa saya kecil-kecil dulu, ramai yang cakap nak cari malam Lailatul Qadar. Kami dan kawan-kawan kami akan keluar pergi ke masjid tengah-tengah malam. Kita tengok dekat dalam kolah air, tiba-tiba air jadi beku ke. Kadang-kadang nampak tiba-tiba kat langit, kan, tiba-tiba ada tanda-tanda bayang-bayang dan sebagainya. Ada pula yang mengatakan bahawa nanti pada malam Lailatul Qadar, nanti pokok akan sembah ke bumi dan sebagainya. Ini semua fahaman-fahaman yang tidak ada sandaran daripada Al-Quran dan hadis. Mungkin betul, mungkin juga tidak. Sebab kita tak tahu. Mungkin jatuh pada malam 21, 22. Mungkin jatuh pada malam terakhir ataupun malam yang terawal. Jadi antara tanda-tanda malam Lailatul Qadar itu, Nabi telah bersabda, malam tersebut bunyinya Lailatul Samhatun Talaqah. Pada malam tersebut keadaan langit tenang, tak begitu bising dan sebagainya. La harah wala baridah. Tidak terlalu panas dan tidak terlalu sejuk. Ketika malam Lailatul Qadar, syaitan juga tidak berani untuk keluar daripada sarang-sarang mereka. Dan dikatakan pada malam Lailatul Qadar, keesokan harinya matahari yang terbit agak samar-samar. Kenapa matahari terbit samar-samar? Kerana masih banyak lagi malaikat-malaikat yang sedang berada di langit. Mereka semua sedang memberikan, mencurahkan rahmat ke atas umat-umat Islam yang menunaikan ibadah pada malam tersebut. Mereka masih ada di muka bumi, mereka masih ada di langit, sehingga kan kewujudan mereka menyebabkan matahari begitu samar pada pagi tersebut. Jadi insya-Allah marilah kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan kita dapat menikmati, dapat beribadah pada malam Lailatul Qadar, dan kita tidak dapat kita akan sama-sama kita akan sama-sama menjadikan malam tersebut sebagai malam yang begitu kualiti, dan kita akan pelajari apakah amalan-amalan yang patut kita lakukan pada malam Lailatul Qadar. Insya-Allah kita bertemu lagi dalam bahagian yang kedua, episod malam Lailatul Qadar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.